A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Alhamdulillah, kita ke udara sekali lagi pada hari ini. Hari ini hari Khamis, hari yang baik, 3 hari bulan 12 tahun 2020. Minggu depan, minggu terakhir kita pembelajaran PDPR. Lepas tu kita akan bercuti selama 2 minggu. Lebih kurang kot. Lama. Bukan. Lama. Lebih kurang bukan 2 minggu. Lebih kurang lebih sikit lah Dan awak akan kembali semula ke sekolah pada 20 Januari tahun 2021. Dan akan mengambil SPM pada 22 Februari tahun 2021. Okey, cikgu harap student cikgu dalam keadaan sihat hendaknya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, Ayuni, macam mana hari ni? Sihat ke Ayuni? Respon? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Aisyah Syafawati? Okey, hari ni Sihat. bagus. Ain, macam mana Ain? Okey, Ain Rabiatul Adawiyah. Sihatlah tu. Okey, baik. Berada di atas talian sekarang 3 orang lah. 4 orang termasuk cikgu. Students ada 3 orang. Mungkin kawan-kawan awak yang lain akan masuk sebentar lagi. Okey, tapi tak apa. Kita jangan buang masa, kita teruskan kerja buat kita iaitu ulang kaji SPM. Baik, lihat modul STAR masing-masing dan juga dalam masa yang sama ada buku teks dan buku rujukan untuk kita lihat sumber jawapannya. Okey, cikgu sebenarnya tak ingat pada soalan nombor berapa. Okey, seingat cikgu lah dah masuk soalan nombor 5 kan. 5A dan 5B dah siap bincang, betul ke? Adalah, baru 5A bincang. Ya ke? Astaghfirullahaladzim. Maksudnya sekarang 5A, 5B tu dah siap bincang tu kelas 5 IR kot. 5 IR dah siap bincang. Kalau macam tu lah. Bawa 5B Okey, baik. Jom. Baiklah, cikgu akan kongsikan paparan bersama dengan anda soalan tersebut. Okey, sebentar Soalan B dah bincang, Aisyah Syafawati kata, Ayuni. Ayuni? Soalan B dah bincang, Aisyah kata. Okey. Dah bincang tu, asyik ingat cikgu soalan B. C belum lagi. Okey. Itulah. Okey, tak apa, tidak mengapa. Okey, tak ada masalah pun. Kita tengok dulu soalan ya. Baik. Jelaskan sumbangan kerajaan tersebut dalam bidang keilmuan. Okey, kalau tak silap cikgu, kita dah bincang jawapannya. Okey, baik. Sekarang ni kita nak bincang jawapan bagi C. Baik. Cikgu nak ingat buat sekian kalinya, tah kali berapa tah cikgu ingatkan. Ingat, setiap ceraian terakhir dalam sejarah kertas 2, sama ada dia bahagian A atau D bahagian B, semuanya confirm soalan kebat. Dan bila kita sebut pasal kebat, jangan anggap semua soalan kebat itu susah. Malah sebenarnya soalan susah hanya 20 markah saja daripada 100 markah dalam sejarah kertas 2. Jadi tidak semua soalan kebat itu susah. Ada juga soalan kebat itu mudah. Jadi kita kena set macam ni. Soalan kebat ni umpama satu bonus. Kenapa cikgu cakap ianya bonus? Sebab jawapannya tidak terikat dalam buku teks. Kita boleh ambil jawapan buku teks, malah kita boleh kaitkan dengan pengetahuan dan di luar buku teks sejarah. Boleh. Okey. Baik, sekarang ni kita lihat soalan C, 5C.
Masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Okey, soalan berikan pernyataan. Sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Okey, cikgu nak highlight kan. Okey, masyarakat yang maju. Tengok sini, masyarakat yang maju. Okey, ialah masyarakat menguasai ilmu pengetahuan. Okey, ni dia punya teras dalam soalan. Okey, jauh manakah kebenaran? Jadi soalan ni nak apa? Soalan ni anda boleh anda kena, kalau anda bersetuju, sekiranya anda bersetuju bahawa masyarakat tu maju disebabkan menguasai ilmu pengetahuan, anda kena bahaskan. Okey, anda kena bahaskan. Katakan anda bersetuju bahawa masyarakat yang maju adalah masyarakat menguasai ilmu pengetahuan. Bahaskan. Bahaskan bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan ini masyarakat menjadi maju. Okey, jawapan anda ni bebas. Anda tak ada time frame, tiada tempoh masa. Anda boleh ambil yang zaman dulu, zaman kegemilangan Islam. Anda juga boleh ambil zaman kegemilangan Eropah. Okey, dan anda juga boleh ambil zaman hari ini, zaman abad ke-21. Katakan jawapan anda ambil zaman abad ke-21, iaitu hari ini. Okey, ceritakan masyarakat hari ini sudah menguasai ilmu pengetahuan. Okey. Jadi bagi contoh, ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Contohnya, nampak? Sains dan teknologi. Boleh ceritakan lagi bidang apa sains dan teknologi ni? Kimia, fizik, biologi, kejuruteraan. Nampak tak? Jadi penguasaan semua bidang ini akan menjadikan sesebuah masyarakat dan negara itu maju. Jadi awak boleh buat perkaitan-perkaitan. Itulah dia antara satu contoh. Okey, jawapan untuk soalan ini. Ada juga pelajar beri, tidak semestinya masyarakat yang maju itu masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Masyarakat yang maju kita boleh berikan huraian seperti masyarakat yang maju dari segi akhlak, dari segi peradaban, dari segi nilai-nilai murni, maju dalam kehidupan beragama. Juga masyarakat ni masyarakat yang maju, tidak semestinya masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi pelajar boleh berikan selain daripada ilmu pengetahuan, tak ada masalah. Okey, contoh. Okey, tidak semestinya, contoh jawapan, tidak semestinya masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Katakan macam tu. Jadi awak bahaskan hal ini kerana selain ilmu pengetahuan, masyarakat boleh maju dari sudut nilai murni dan akhlak. Bahaskan contoh kehidupan beragama dan sebagainya. Ada pula pelajar dia buat jawapan dua-dua. Masyarakat yang maju perlu menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Dia dua-dua boleh juga, tak ada masalah. Ataupun letak satu, awak setuju, betul-betul setuju hanya ilmu pengetahuan saja. Contoh masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Pernyataan ini benar kerana dalam agama Islam, wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu tentang kepentingan membaca. Dalam ayat tersebut menggalakkan manusia untuk menuntut ilmu. Boleh juga. So sebenarnya soalan ini bebas sahaja. Baik. Sekarang ni cikgu nak lihat contoh jawapan daripada kamu. Kita lihat beberapa kehadiran hari ini 3 orang. Baik, 3-3 orang ni cikgu nak semak. Baik, macam biasa. Ayuni, snapshot jawapan di mesin anda. Dan hantar dalam Telegram, cikgu tunggu. Dan cikgu akan bincang dan tunjukkan, tandakan satu-satu. Cikgu tunggu. Kongsikan dalam Telegram, dalam grup ataupun cikgu tunggu ni.
Okey, cikgu masih menunggu. Okey. Cikgu masih lagi menunggu. Tak apa, ambil masa awak. Snapshot elok-elok, crop elok-elok, masukkan, hantar dalam Telegram. Cikgu akan semak jawapan anda. Okey, panjang jawapan Ayuni. Okey, ada 4 perenggan. Baiklah. Baik, cikgu masih lagi menunggu jawapan daripada Aisyah Syafawati dan juga jawapan daripada Ain Labiatul Adawiyah. Ada mesej di sini, cikgu tengok sekejap. Soalan B dah bincang. Okey, soalan ini chat daripada Aisyah tadi. Okey, cikgu masih lagi menunggu jawapan daripada Ain dan juga Aisyah. Okey, baik. Kita semak dulu jawapan Ayuni. Okey, sekejap Kita semak dulu jawapan Ayuni di situ. Okey, sementara cikgu masih menunggu jawapan Aisyah dan juga Ain. Jangan takut, hantar je jawapan awak, pendek ke panjang, hantar sahaja. Okey, barulah anda tahu sama ada awak jawab itu betul ataupun tidak. Kan? Kalau ada kesilapan, belajar daripada kesilapan tersebut. Cikgu akan tegur dengan jujur. Okey? Jadi awak kena terbuka sikit lah menerima teguran, kan? Tak masalah pun sebenarnya. Okey? Masih lagi menunggu jawapan Aisyah dan jawapan Ain. Kalau ada, buat, kan? Okey, tak apa. Hantar je. Okey? Hantar je Cikgu masih menunggu. Kalau tak, kita bincang dulu jawapan daripada Ayuni. Okey, kita bincang jawapan Ayuni dululah Alright. Baik. Okey, ni jawapan Ayuni. Okey, mari sama-sama kita lihat jawapan Ayuni. Cikgu akan besarkan. Okey, sekejap Okey, ni jawapan Ayuni. Baiklah, cikgu besarkan sikit lagi supaya anda nampak dengan jelas. Okey. Oh, tak nampak pula. Okey. Terlalu besar. Cikgu kecilkan sedikit. Alright. Okey. Baik, kita lihat jawapan Ayuni. Kebenaran pernyataan tersebut ialah banyak bangunan-bangunan yang menarik dan unik yang telah dibina oleh manusia pada hari ini.
Bangunan-bangunan yang dibina pada hari ini ialah manusia yang telah mendalami ilmu seni bina dengan agak lama. Contoh seni bina yang menarik ialah Menara Berkembar KLCC di Malaysia. Okey, baik. Dekat sini dapat dapat. Okey. Baik. Sebelum cikgu tanda, cikgu nak beritahu. Cikgu nak semak menggunakan kaedah holistik. Okey, kaedah holistik. Okey, awak tak perlu tahulah kaedah holistik ni. Kaedah holistik ni ialah kaedah penandaan pemeriksa. Jadi cikgu semak dulu. Kebenaran pernyataan tersebut ialah banyak bangunan yang menarik dan unik telah dibina oleh manusia pada hari ini. Ilmu seni bina, okey, Menara Berkembar KLCC. Okey, perenggan pertama, Ayuni memberikan huraian. Okey, manusia ni dia menguasai ilmu seni bina. Dengan ilmu seni bina ni dapat membina bangunan yang menarik, itu huraiannya, dan bagi contoh Menara Berkembar KLCC. Baik. Menepati tak kehendak soalan? Ya, menepati. Jadi bangunan ataupun binaan yang menarik, binaan yang agung, binaan yang unik adalah salah satu contoh bagi masyarakat yang bertamadun ataupun masyarakat yang maju. Okey, sebab diterima. Okey, baik. Seterusnya, tapi tiada inference di sini, tiada kesimpulan. Tak ada kesimpulan. Okey. Seterusnya, dalam ilmu perubatan banyak saintis yang telah mengkaji dan mendalami untuk memudahkan teknologi perubatan supaya mengelakkan jumlah kematian dan mempercepatkan proses sembuhan, patutnya mempercepatkan sembuhan pesakit dari bertambah lebih teruk. Okey, ilmu perubatan mengkaji untuk memudahkan teknologi perubatan. Okey, dekat sini dipening sikit. Banyak saintis yang telah mengkaji dengan mendalami untuk memudahkan teknologi perubatan. Dia macam tidak berapa, dia betul, idea sangat baik, cuma huraian, penyampaian, delivery tu dia nampak kurang sikit. Gitu. Jadi macam mana ni cikgu nak cuba murnikan. Okey, ilmu perubatan betul dah. Okey, seterusnya dalam ilmu perubatan banyak saintis yang telah mengkaji dan mendalami bidang perubatan supaya penyakit-penyakit dapat ubat ataupun penawar. Bahawa betul. Bila dapat penawar ataupun ubat, maka kadar kematian rendah. Kadar kematian rendah. Macam itulah. Jawab, cuba delivery macam tu. Okey, teknologi perubatan ni betul. Cuma kita cuba buat dalam huraian yang lain. Okey, selain itu dalam bidang ilmu perubatan terdapat teknologi perubatan yang canggih yang mampu menyelamatkan nyawa manusia. Jadi teknologi perubatan ni apa? Baik, teknologi perubatan ni awak ceritakan seperti alat pembedahan yang moden, yang menggunakan teknologi komputer kan. Jadi dia robot yang bedah. Tangan robot yang bedah. Tangan robot tu dia ada pisau tangan dia bedah, dia potong tubuh manusia, kulit manusia, daging manusia dia potong untuk membuat satu pembedahan. Sebelum ni doktor sendiri yang bedah. Okey. Jadi teknologi perubatan sekarang makin canggih. So doktor hanya kawal lengan robot itu yang bedah pesakit itu melalui komputer. Sebab untuk mengelakkan luka, sebab dia guna lengan robotik. Sebab lengan robotik ni dia sangat-sangat jitu, sangat-sangat tepat. Kadang-kadang doktor manusia dia boleh melakukan kesilapan. Macam tu. Itu teknologi perubatan. Okey, kalau jawapan awak macam tu, nampak kematangannya. Okey, jadi dekat sini, okey, betul lah ni jumlah kematian dan dapat mempercepatkan sembuhan pesakit. Dalam dunia hari ini banyak dunia canggih telah dihasilkan. Okey, teknologi perubatan ni betul, awak ulang. Masih lagi tiada inference. Okey.
tiada inference. Okey. Ini pun sama, tiada inference. Okey, ingat cikgu ni sedang tanda holistik. Okey, holistik. Holistik ni awak kena ada fakta, ada huraian dan contoh serta inference. Okey, so kaedah penandaan holistik seringkali digunakan untuk menanda ceraian C, ceraian terakhir dalam sejarah kertas 2 dan juga kertas 3. Jadi itu sebabnya cikgu nak kalau awak boleh, kalau boleh okay, cuba tuliskan inference lepas kita beri fakta, huraian dan contoh. Baik. Okey, di samping itu ahli kaji bintang yang telah melahirkan ramai saintis yang terkenal. Apa ni? Patutnya bukan ahli. Patutnya ilmu. Ilmu kaji bintang telah melahirkan ramai saintis yang terkenal dalam dan berjaya dalam bidang tersebut. Okey, okey. Baik, telah banyak memperbaharui banyak jenis. Okey, bukan memperbarui. Salah ni. Takkanlah bintang tu memperbaharui, menemui betul. Okey, menemui banyak jenis bintang yang belum pernah ditemui oleh masyarakat dahulu. Memperbaharui ni, memperbaharui macam mana? Dia banyak sebagai contoh. Kalau nak guna, patutnya kalau nak guna juga ayat memperbaharui buat macam ni. Contoh okey, dan banyak memperbaharui ke? Memperbaharui, banyak bagi dapat membaiki. Membaiki pun tak boleh. Cikgu nak bagi contoh macam ni. Okey, kita dulu masa kita belajar sains di sekolah rendah, kan? Kita tahu bahawa sistem suria kita ada 9 planet. Tetapi hari ini bukan lagi 9 planet. Hanya 8. Planet yang terakhir iaitu planet ke-9, planet Pluto, pada hari ini tidak lagi dianggap sebuah planet. Dia hanyalah seperti orang kata sebagai jisim cakrawala yang bukan berstatus planet. Jadi kita nak cakap macam mana tu? Memperbaharui ke? Okey, jadi awak tulis macam ni. Okey, banyak memperbaharui penemuan yang lama. Memperbarui penemuan yang lama kepada penemuan yang baru. Buat macam tu buat betul. Okey, tapi tak apalah, nampaklah sampailah dia punya ayat Cikgu, ni. itulah yang saya nak sampaikan. Cuma awak kaedah penyampaian. Tahu tak? Idea ada, Ayuni. Okey, masalah awak ni Ayuni. Awak memiliki, awak mampu menulis, mampu memberikan idea yang baik. Cuma kadang-kadang cara penyampaian awak tu kadang-kadang dia macam ni lah, kurang sikit. Kan? Tapi ada kalinya bagus. Macam ada satu soalan dalam peperiksaan percubaan tu kan, ada soalan tu bagus awak jawab. Kadang-kadang bagus, kadang kurang. Tapi tak apa, okay, banyak idea dekat sini lah. Okay, ilmu kaji bintang di sini. Okay, baik. Akhirnya kajian dalam cuaca dan bencana alam telah menyelamatkan ramai nyawa masyarakat. Okey, kajian menyelamatkan nyawa. Dengan kajian kita dapat mengelakkan kerosakan daripada berlaku dengan sebelum bencana alam. Okey, baik. Betul juga. Okey, masih lagi tiada inference. Okey. Tiada inference. Sekejap, cikgu akan baca betul-betul. Ada inference tak? Okay. Tak ada Tak adalah unique inference ni pun tak ada ni. Tiada inference. Okay, baik. Sekejap, cikgu baca. Ada tak takut cikgu miss inference? Mengelakkan kerosakan atau okey, baik. Baik, cikgu dah tanda gini. Okey, adakah dia maju? Kan? Maju tak ni? Okey. Maju tak? Ilmu maju. Okey. Maju lah ni, betul lah ni. Okey. Alright. Okey, baik. Aras tiada inference. Tiada inference. Baik, tengok.
Okey, cikgu nak tunjukkan skema dia skema dia. Sekejap. Okey, cikgu buka sekejap skema dia. Cikgu nak tunjukkan kepada anda bagaimana skema holistik. Okey, cikgu rasa cikgu pernah tunjukkan kepada anda skema tersebut. Okey, jadi cuba lihat. Okey, cikgu nak awak lihat skema Jadi pada aras mana jawapan Ayuni? Soalan nombor 5 kan? Okey. Soalan nombor 5. Soalan okey ni dia. Tengok. Okey. Jawapan Ayuni tiada inference. Ni ada. Aras 4 ada. Aras 3 ada. Ayuni tiada inference. Itu masalah. Nampak? Okey. Tiada inference. Bila tiada inference, dia jatuh aras 2. Dia jatuh aras 2. Okey, nampak? Okey, jadi tengok dekat sini. Tiada inference, tiada inference, tiada inference, tiada inference. Kalau ikut daripada skema ni, jawapan yang ada inference aras 4, markah 7 hingga 8. Okey, yang ada aras seterusnya, ada lagi inference ialah aras 3. Okey, jawapan 5 hingga 6 markah. Okey. Baik, jawapan Ayuni tiada inference. Dia dekat sini. Aras 2 jatuh. Tetapi walaupun tiada inference, fakta huraian Ayuni mendalam. Fakta dan huraian Ayuni mendalam. Ayuni mampu menghuraikan, memberikan penerangan dengan mendalam. So, cikgu kat sini bagi pada aras 3. Aras 3. Sebab apa? Walaupun tak ada inference, tetapi komunikasi, pengolahan menarik, jawapan mendalam, bukti yang sangat sesuai, pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Cikgu tak boleh bagi 6 lah. Cikgu bagi 5 markah sahaja. Dia 8 kan? So, Ayuni awak dapat aras 4, markah 5. Aras 4 ke? Sekejap tengok balik. Aras 3 lah. Aras 3. Aras 3. Okey. Aras 3. Aras 3 markah 5. Faham tak Ayuni sekarang ni? Setakat ni. Ayuni faham? Ya, saya faham. Okey, baik. Okey. Jadi ini cikgu tanda ni kaedah penandaan dan pemarkahan secara holistik. Dan bukan semua jawapan calon ditanda secara holistik. Bukan semua. Bukan semua. Maksudnya daripada mula-mula soalan sampai habis soalan tak. Hanya ceraian tertentu sahaja bergantung kepada lembaga peperiksaan. Kalau kata lembaga peperiksaan kata macam ni. Okey, hanya soalan holistik kita hanya tanda pada soalan 5C sahaja. So 5C sajalah, yang lain tak perlu. Kan? Dia macam tu. Cuma dia cikgu nak tunjukkan kepada anda bahawa kaedah penandaan secara holistik ni dia mengambil kira kematangan jawapan calon. Fakta calon tepat, huraian yang mendalam, ada contoh yang konkret, yang tepat dan ada inference. Dan dia punya komunikasi pengolahan yang menarik. Nampaklah calon itu matang. Jadi itu sebabnya dia ikut aras. Aras 1, aras 2, aras 3, aras 4 kalau soalan itu 8 markah. Memang 8 markah ceraian C ni. Tapi kalau Ayuni ni, kalau jawapan Ayuni ni kan ditanda secara biasa. Okey, Ayuni senang-senangnya dapat 8 markah. Betul? Dapat 8 markah. Okey. Cuba cikgu tanda secara biasa. Okey, kita tanda secara biasa Baik, kita kalau cikgu tanda macam biasa. Okey, tengok baik-baik. Okey. Sekejap cikgu nak tutup pintu lah anak masuk ni. Kan. Anak tengok cerita kartun. Pasang kuat, dengar pula. Okey, baik. Ni kan kaedah penandaan biasa. Okey, buka kurungan. Dan menarik. Okey, yang ni cikgu letak kepada huraian. Okey, oleh manusia. 1 markah.
ilmu seni bina fakta. Okey, yang ini contoh. Sini dah 3 markah. Nampak? 1, 2, 3. Okey, sambung lagi. Ini 1 markah, dah 4. Nampak? Banyak saintis yang telah mengkaji dan mendalami untuk teknologi perubatan, huraian. Okey, ini huraian lagi. Mengelakkan jumlah kematian, huraian lagi. Dan dapat mempercepatkan proses penyembuhan, huraian lagi. Dalam usia hari teknologi yang canggih telah diasai. Yang ini pun sama. Teknologi perubatan ni huraian berulang. Sama macam kat atas. Okey. So dapat berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dah kat situ. Nampak? Okey, baik. Sambung lagi. Okey, di samping itu okey, ini dapat lagi fakta. Okey, yang ini menemui huraian. Okey, nampak? Dah 7, 8, 9. Okey, 10. Okey, 11. Okey, 12 lah. Lebih kurang lah 12. 12 lebih kurang. Secara kasarnya. Kalau kaedah penandaan biasa. Baiklah. Mengapa cikgu tunjukkan dua-dua kaedah penandaan ni? Supaya anda bersedia. Sebab dalam penandaan SPM ada digunakan kaedah holistik. Anda kena bersedialah. Itu sebabnya lebih-lebih lagi awak jawab ceraian terakhir dalam sejarah kertas 2, terutama bahagian B. Ingat, terutama bahagian B, esei, ceraian terakhir C ni. Tak kisahlah, kadang-kadang ceraian terakhir tu D, tapi selalunya C. Kita katakan C. C, awak kena kalau boleh dalam setiap perenggan, selepas kita bagi fakta dan huraikan fakta tersebut, dan bagi contoh, kita nyatakan, kita buat juga inference. Okey, supaya awak bersedia lah. Okay, bersedia benda-benda macam ni. Alright, faham Ayu ni? Ayu ni okey? Faham. Ada nak respon? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok telegram yang lain pula kalau ada jawapan lain. Oh, tak ada. Awak seorang je. Okey, Aisyah dah siap ke Aisyah? Oh, Aisyah. Belum lagi. Belum lagi buat Syah. Kalau tak, macam mana awak nak tahu? Salah tak apa, awak buat aja. Okey. Ain macam mana? Ain ada tanya cikgu dalam telegram tu. Okey. Okey dah Ain? Boleh tak? Dah siap lagi. Tak siap lagi? Cubalah siapkan. Okey, tak apa. Tak siap tak apa. Okey. Baik. Kita sambung soalan lain. Macam ni tak apa. Kalau contohnya awak ada masalah tentang soalan C ni, mana-manalah soalan C ni, bahagian B ni kan, tanya cikgu macam mana nak jawab soalan ni. Cikgu boleh bimbing lah. Yang penting sekarang awak cuba jawab. Okey. Jangan biarkan kosong. Okey. Dan jangan anggap soalan C kebat ni susah. Tak semestinya. Kita tulis saja apa idea yang terlintas di fikiran kita yang awak rasa logik dan munasabah. Hanya tulis. Sebab dalam peperiksaan itu nanti, awak tak perlu fikir dah betul salah. Tak sempat dah fikir betul salah. Awak hanya fikir, logik kot aku punya jawapan ni. Dah fikir elok-elok dah, logik, tulis. Tak ada masa dah fikir betul salah. Kalau awak terlalu memikirkan betul salah, jadi alamatnya tak siap lah kita punya jawapan kan. Jadi itu sebabnya dalam proses ulang kaji, sekarang ni proses awak ulang kaji lah sekarang kan, tempoh awak ulang kaji di rumah, awak tengoklah buku, awak tanyalah kawan, tanyalah cikgu, tak ada masalah. InsyaAllah boleh buat. InsyaAllah, percaya. Salah itu satu bonus untuk melatih diri kita lagi baik pada masa akan datang. Macam itulah kan. Okey, tak apalah. Jadi cikgu harap Aisyah dan Ain dapat mengambil contoh daripada jawapan Ayu ni lah. Okey. Dan awak boleh, kalau dah siap, awak boleh kongsikan dengan cikgu. Cikgu boleh tanda kemudian kalau awak nak lah cikgu tanda kan. Awak kongsi dengan cikgu dalam telegram ke apa ke, cikgu tanda kemudian. Okey, tak ada masalah bab-bab tu. Cikgu akan cuba. Baik.
Baiklah, tanpa buang masa, kita masuk soalan yang ke-6. Boleh? Boleh ke? Boleh tak? Boleh Masuk Boleh. soalan 6. Okay, jom. Cikgu. Okay, jom. Soalan nombor 6 Jom. Jangan buang masa. Alright. Baik, soalan nombor 6. Okay. Okay, soalan nombor 6, soalan ini tentang tamadun Islam. Okey, jadi cikgu nak ingatkan sekian kalinya, dah berapa kali lah cikgu pesan ni. Ingat dalam sejarah kertas 2, soalan tamadun Islam banyak juga ditanya. Contoh soalan sejarah kertas 2 ada 11 soalan Nombor 1, nombor 2, 3 seterusnya sampai nombor 11. Nombor 5 sehingga nombor 11 soalan pilihan, jawab 3. Jadi di situ ada 3 tamadun Islam. 3 tamadun Islam Okey, 3 tamadun Islam masuk. Okey, baik. Kedatangan Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat telah mempengaruhi sosio-budaya masyarakat tempatan. Baik. Okey. Dalam soalan, dalam soalan terdapat petunjuk kepada kita tentang bab apa. Okey, soalan 6 ni dah cakap kedatangan Islam, kita tahu bab ini bab tentang tamadun Islam. Cuma bab berapa? Okey, baik. Jom kita sama-sama ingat. Okey, tamadun Islam bermula dengan bab apa? Tamadun Islam dalam tingkatan 4 mula dengan bab apa? Bab 4. Okey, kemudian bab 4 perkembangan tamadun Islam. Okey, bab 4 ni kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Mekah, tu bab 4. Kemudian bab 5, tamadun Islam bab 5, kerajaan Islam Madinah. Okey. Bab 6, kerajaan-kerajaan lain, perkembangan kerajaan-kerajaan lain, contohnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu bab 6. Bab 7, bab 7, okey, kedatangan Islam di Asia Tenggara. Dan bab 8, kedatangan Islam di Malaysia, pengaruh Islam di Malaysia. So soalan nombor 6 ni adalah bab 8 tingkatan 4, boleh buat catatan. Okey. Baik. Soalan nombor 6A, jelaskan pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Soalan ni sangat-sangat mudah, direct saja. Tengok buku teks. Okey. Baik, cikgu nak antara Aisyah dan Ain, boleh tak kongsikan jawapan 6A ni? Cikgu akan tanda. Siapa-siapa antara Aisyah dan Ain, sebab Ayuni dah kongsikan tadi. Okey, siapa-siapa? Cikgu tunggu dalam Telegram. Cepat. Okey, cikgu masih menunggu. Okey, siapa-siapa boleh? Okey, Ayuni. Okey, Ayuni. Cikgu nak Aisyah ataupun Ain. Jawapan nombor 6A tu. Okey. Kalau ada. Tak apa, Ain, line slow, cikgu tunggu. Tak ada. Cikgu faham bab tu. Okey. Cikgu faham .
Okey, jawapan Ain. Okey, kita tengok jawapan Ain. Aisyah, kalau ada boleh kongsikan Aisyah. Okey, baik. Ini jawapan Ain Baitul Adawiyah. Kita lihat jawapannya ya. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak snap gambarnya. Okey. Baik, cikgu crop elok-elok di sini. Baik, cikgu besarkan jawapan tersebut. Okey, alright. Ni jawapan Ain Okey. Okey, baik. Markah 6 kan? Okey, baiklah. Okey, kita fahamkan soalan dulu. Soalan nak, okey, pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Okey, baik, kita lihat jawapan. Pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. Tunggu tukar warna sekejap. Guna warna merah. Pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan ialah terbahagi kepada dua. Okey. Pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal adalah pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga yang menekankan nilai moral, pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. Okey. Baik, sampai di sini tiada pengaruh Islam. Tak nampak pengaruh Islam dia. Sebab soalan nak pengaruh kedatangan Islam. Nampak? Jadi ini bukanlah. Jadi dia punya sepatutnya ni dia. Okey, tidak relevan dengan soalan. Sebab apa? Tiada pengaruh Islam. Sebab dia hanya secara umum menekankan nilai-nilai moral, okey, pendengaran, penglihatan dan pemerhatian, formal tak formal. Cikgu faham. Ain bagi jawapan tentang bentuk pendidikan. Okey, bentuk pendidikan. Iaitu ada dua, pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Baik. Jawapan ni betul. Tetapi bukan untuk soalan nombor 6A. Jadi sebab salah jawapan dia. Dan kalau soalan tu tanya macam ni, jelaskan pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Baru betul. Sekarang soalannya pengaruh Islam. So cuba kita lihat jawapan seterusnya. Pengaruh pendidikan formal pula terdiri daripada beberapa tempat seperti rumah guru Al-Quran. Yang ni betul. Rumah guru Al-Quran fakta 1. Selain itu istana sebagai pusat pengajian agama. Masjid dan surau sebagai pusat pengajian ilmu fiqh, tajwid serta cara dan bacaan sembahyang. Okey, kemudian kita ada pondok. 4. Sebenarnya Ain awak hanya dapat 4 markah sahaja daripada 6 yang diperuntukkan. Okey, mana hilang lagi 2? Okey, baik, soalan nak pengaruh Islam. Jadi pastikan awak beri jawapan dalam bidang pendidikan tu, dia mesti ada pengaruh Islam seperti yang cikgu tanda. Inilah betul kan? Yang ni rumah guru Al-Quran, okey. Masjid dan agama, masjid dan surau. Okey, baik. Cuba kita lihat jawapan yang kedua. Jawapan Ayuni pula. Baik, tengok jawapan Ayuni. Ni jawapan Ayuni. Ceraian A. Okey. Baik, cikgu besarkan Kita tengok sekejap. Sama juga. Bukan. Dia sampai sini sama macam Ain tadi. Okey. Sampai sini cikgu buka. Ni tutup kurungan, buka kurungan. Sampai sini dia tak ada pengaruh Islam. Sedangkan soalan nak pengaruh Islam.
Jawapan ni betul tapi bukan ikut kehendak soalan. Okey, yang ni lah. Satu. Okey, rumah guru Al-Quran kan? Okey, dua. Okey, tiga. Masjid. Istana. Empat. Sama je. Empat markah. Ayu ni. Empat markah je. Okey. So, baik. Itu sebab kita kena fahamkan betul-betul soalan. Jadi masukkan pengaruh Islam 4/6. Sebenarnya agak bagus juga. 4/6. Tak cukup lagi 2. Okey, faham tak? Boleh tak Ain dan Ayu ni? Boleh? Boleh ke? Okey, sekarang ni mari kita lihat dalam buku teks. Okay, cikgu tunjukkan lokasi jawapan dalam buku teks. Okey. So, soalan nak pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan. So, tengok buku teks. Jom. So, bab 8 kan? Okay, jadi jom kita lompat bab 8, ni bab 7. Okay, alright, ni dia. Bukan, ni masih bab 7. Dia lompat lagi dekat sini. Ni kot bab 8. Okey, bagus. Kita tengok pendidikan. Mencari hidup. Atas lagi. Yes. Okey. Ni nampak. Muka surat 201. Dia dekat sini. Baik. Okey. Tengok Pendidikan formal merupakan pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan secara langsung. Okey. Baik, kena ingat pengaruh Islam ni, pengaruh agama lah. Pengaruh agama Islam dalam bidang pendidikan sebenarnya dalam bentuk pendidikan formal. Okey. Sebelum Islam, pendidikan formal di negara kita adalah berunsurkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa? Ialah pada masa itu Islam belum lagi datang ke Asia Tenggara dan juga di negara kita. Okey. Tetapi selepas Islam datang, terdapat perubahan yang berlaku dalam pendidikan formal. Perubahan ni melibatkan pengaruh Islam itu sendiri. Jadi sebabnya soalan dia bina macam tu. Okey. Pengaruh kedatangan Islam dalam bidang pendidikan. Jadi macam mana? Okey, tengok sini. Okey. Kedatangan Islam telah di perenggan ni dicerita tentang pendidikan formal pada zaman Hindu-Buddha. So pada zaman Hindu-Buddha, pendidikan ni bersifat eksklusif. Dia bersifat eksklusif. Kenapa cikgu cakap eksklusif? Eksklusif ni merujuk kepada golongan tertentu saja yang boleh belajar. Sebagai contoh, golongan istana dan golongan atasan. Golongan bawahan tidak boleh mendapat pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Itu sebabnya cikgu gunakan istilah eksklusif. Bila Islam sampai ke Asia Tenggara dan Tanah Melayu, pendidikannya bersifat inklusif. Inklusif maksud apa? Bukan eksklusif inklusif. Inklusif ni maksud pendidikan untuk semua. Bukan lagi terhad untuk golongan istana dan atasan, malah semua manusia. Okey. Tak kira lelaki ataupun wanita serta kanak-kanak, orang tua. Sebabnya dalam Islam ada satu pepatah. Okey, tuntutlah ilmu dari buayan sehingga ke liang lahat. Macam tu. Okey. Baik, jadi jawapannya dia mula dekat sini. Tidak lagi terhad kepada golongan atasan semata-mata. Macam cikgu cakap tadilah, pendidikan untuk semua dan tidak terhad untuk golongan atasan. Semua, jadi jawapan yang lain sama lah maksudnya, semua golongan sudah mula turut terlibat. Barulah istana, masjid, rumah ni merujuk pada rumah tok guru, surau, madrasah serta pondok. Ni jawapan dia. Catatkan muka surat 21. Okey. Pendidikan di rumah, fokusnya adalah pengajaran Al-Quran, tajwidnya, cara bacaan,
Okey, tadabburnya macam itulah yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey, di mana rumah guru Al-Quran sebagai tok guru dengan muridnya terdiri daripada kanak-kanak ada tok guru. Umur kanak-kanak 7 hingga 15 tahun. 7 hingga 15 tahun. Asas kepada pendidikan selanjutnya kepada kanak-kanak tersebut. So, yang cikgu highlightkan itu markah. Okey, baik. Kemudian fungsi istana. Istana sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Okey, apa dia? Dia iaitu istana sebagai pusat pengajian agama. Okey, Sultan Mansur Shah telah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar Sultan Maulana Abu Bakar. Okey, nampak? Sultan Mansur Shah dia belajar berguru dengan Maulana Abu Bakar. Manakala Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan. Nampak tak? Jadi itu sebabnya istana berfungsi sebagai pusat pengajian agama. Okey. Kemudian pengaruh lagi ialah pengaruh kedatangan Islam ya. Ramai ulama lah. Kewujudan ramai ulama dan pendakwa asing yang menetap di Melaka. Contohnya pendakwah dari tanah Arab, orang Arab, pendakwah daripada India, ulama daripada India, ulama daripada Indonesia, ulama daripada selatan Thailand, Patani, semuanya ada di Melaka. So, penggali Arab, Parsi, Gujarat dan sebagainya. Jadi mereka ni dia menyebarkan Islam di Melaka. Okey, jadi selain Islam, begitu juga dengan bidang ilmu pengetahuan. Okey, baik. Jadi satu lagi ialah okey. Ada kitab Dur Al-Manzum, dalam bahasa Melayunya Mutiara Tersusun, karangan Maulana Abu Bakar. Kitab ni kitab tasawuf. Okey, tasawuf ni apa? Tasawuf ni ialah satu ilmu ketuhanan lah, tentang ketuhanan. Okey, cara-cara kita sampai kepada Tuhan. Okey, satu ilmu yang tinggi lah. Okey, dalam agama Islam, ilmu tasawuf ni. Okey, jadi ilmu tasawuf ni dia sangat tinggi. Ilmu nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ilmu ini ditulis ilmu tasawuf ni ditulis oleh Maulana Abu Bakar dalam kitabnya berjudul Ardul Al-Manzum. Ini juga jawapan untuk soalan tadi. Nampak pengaruh dia. So, istana juga memainkan peranan penting sebagai tempat penyimpanan buku hikayat berunsur Islam seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, buku-buku karya yang disimpan di Istana Melaka. Nampak? Baik. Kita lihat pula masjid dan surau. Jadi kanak-kanak ni betul lah awak cakap tadi, bidang fiqh, tajwid, cara dan bacaan semayang, serta perkara-perkara penting yang seharus diketahui oleh orang Islam. Sebelah malam masjid dan surau untuk pengajian orang dewasa. Baik. Jadi jawapan untuk ni bolehlah siapa bagi jawapan fiqh tadi. Fiqh semua tu rasanya jawapan Ain kalau tak silap. Itu dapat markah lain. Awak dapat 5 lah. Awak bagi contoh bidang-bidang ilmu dalam agama Islam, contoh fiqh, sirah, hadis, semua tu betul lah tu. Baik, kembali kepada buku teks. Tengok. Satu lagi lah pendidikan pondok. Ni pondok. Pondok. So, pelajar-pelajarnya untuk bertugas. Jadi, pelajar-pelajar yang belajar di pondok, dia akan menjadi, selepas habis pengajian, dia akan menjadi guru agama. Di tempatnya. Apabila dia balik kampung, balik di tempatnya berkhidmat kepada masyarakat. Awak cerita tentang sistem pondok ni. Ada dalam nota formulasi. Cikgu dah susun dengan baik sekali. Lepas tu cerita pula madrasah. Banyak ni sebenarnya. Faham tak setakat ni? Faham tak? Ayuni, Syafa, Ain faham? Faham, cikgu. Faham. Cikgu. Alhamdulillah. Jadi ya. Ya.
yang ambil. Dah ada nak? Okey, maknanya Dah ambil pondok tu. Lepas tu, hmm? Lepas tu kena bagi juga ke huraian dia selain daripada contoh pondok tu kan sistem pendidikan lebih teratur. Kena ambil juga okey, yang bawah ni menyediakan murid. betul? Kena ambil juga. Ya, boleh. Tengoklah. Ni tak, cikgu nak tunjukkan ni markah dia. Kan, kalau awak ada jawapan ni, boleh lah. Okey, bertugas sebagai guru agama dan berkhidmat. Okey, ni jawapan. Cikgu highlight kan ni jawapan dia. Cikgu highlight kan dulu. So, bagi contoh, pondok ni meluas di negeri mana? Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Patani. Nampak? Bagi contoh, pondok yang terkenal di Kelantan. Ni dia. Pondok Pulau Condong. Pondok Kutan. Pondok Pulau Manis. Nampak? Okey, saya settle dah pondok. Ada lagi? Tengok muka surat seterusnya. Okey. Okey, sistem lebih tersusun tapi tidak mempunyai batasan waktu. Ini pun boleh. Tidak mempunyai batasan waktu. Okey, masa agak panjang untuk belajar sebab tak ada batasan waktu. Okey, sehingga 10 tahun. Okey, nampak tak? Lepas tu awak boleh tulis juga jawapan sistem madrasah. Okey. Okey, mengambil contoh pada zaman Khalifah Bani Saljuk. Okey. Okey, berdasarkan sukatan pelajaran, dilaksanakan secara kelas, mengikut tahap, ada tahap-tahap dia, tahap permulaan, tahap pertengahan, okey, dan tahap pengkhususan, okey. Kemudian ada mudir, ada guru besar, ada lembaga, jawatan kuasa kewangan dan sebagainya. Dia ada organisasinya. Jadi semua yang cikgu highlightkan ni, ini adalah jawapan bagi kata kunci lah. Bagi jawapan soalan nombor apa? 6A. 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 Okay, 6A kan? Ni dia. Muka surat berapa tu? Muka surat 201, muka surat 202 dan muka surat 203. Okey, itulah yang cikgu highlightkan, itulah yang berkaitan dengan pengaruh kedatangan Islam dalam aspek pendidikan di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Okey, masa kita sudah pun tamat sekejap. Ya, sejam Okey, baik. Baik, kalau tak ada apa-apa, okey, cikgu tangguhkan kelas lah. Okey, jangan pergi mana-mana. Cikgu nak ambil kehadiran ni. Okey, baik, dah siap. Alright, kita akhiri kelas kita dengan tasbih al-kifarah dan surah wal-as. Wal-as, innal insana lafi khusr lallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.